Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar semua? Untuk kawan-kawan ataupun rakan-rakan saya, hari ini saya sekali lagi memberanikan diri untuk buat live untuk berkongsi-kongsi apa-apa yang patut dikongsi kan. Okey, baik, hari ini sudah 17 hari bulan kita ya. 17 hari bulan 1 2021 dan semalam kita pun dah dengar perkhabaran satu lagi daripada KPM yang mana sekolah ditangguhkan pembukaannya yang sepatutnya dibuka pada 20 Januari ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan diumumkan nanti. Walau bagaimanapun PDPR ataupun PMP tetap berjalan seperti biasa, yang mana kita cikgu-cikgu akan dikendaki untuk membuat PDPR di rumah ataupun pembelajaran secara online di rumah. Okey, jadi sekaligus cikgu-cikgu kena bersedia dengan banyak benda, terutamanya gadget-gadget yang mana sebelum ni yang dah beli, kemudian bila kita sekolah balik dah hilang balik. Dia kena cari balik mana duduk, buah katil ke mana ke kan. Maklum sajalah kan. Benda tu jarang kita guna. Jadi bila dah PKP kembali, jadi cikgu-cikgu kena bersedia sekali lagi untuk PDPR, khususnya bagi tahun 1 hingga 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 5, kecuali yang bersemuka ialah untuk pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan. Pelajar yang tingkatan 5, iaitu pelajar yang tahun 2020 yang akan mengambil peperiksaan yang dijadualkan pada Februari ini. SPM, SPVM, SVM, STPM, STAM dan satu lagi DVM, Diploma Vocational Malaysia, kena datang ke sekolah dan akan diadakan pembelajaran secara bersemuka, yang mana tapi itu pun perlu melalui SOP yang begitu ketat, kerana kita semalam pun sudah 4029 yang mana Selangor mencatatkan jumlah kes baru yang tinggi, iaitu 1400 lebih, melebihi 1400 lebih. Jadi ini merupakan satu perkabaran yang tidak menyenangkan kita semua, khususnya bagi pelajar-pelajar sekolah yang dah berapa lama tertangguh pembelajaran mereka. Begitu juga dengan cikgu-cikgu yang begitu excited untuk kembali ke sekolah untuk mengajar dan juga menyampaikan ilmu-ilmu yang ada. Kerana kita terpaksa kita sendiri kena sama-sama bekerjasama untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sebab itu kerajaan telah bersama dengan KKM dan Majlis Keselamatan Negara telah duduk semeja untuk berbincang dan sekaligus memutuskan membuat satu keputusan untuk melaksanakan PKP. Kalau dulu kita dah bebas sekejap, PKP kita dah diberi kelonggaran, khususnya dalam bidang-bidang ekonomi dibenarkan beroperasi. Tapi sekarang ini hanya perkara-perkara yang penting sahaja dibenarkan di sesetengah negeri, iaitu lebih kurang 6, dan campur satu lagi yang baru dikena PKP, iaitu di Kelantan. Okey, baik, itu cerita PKP. Sekarang cerita cikgu ni. Cerita cikgu. Cikgu sepatutnya kena balik ke sekolah 20 Januari. Tapi dengan perkhabaran semalam akibat kenaikan COVID
kes COVID mendadak, maka cikgu-cikgu kecuali yang terlibat dengan kelas-kelas peperiksaan yang untuk tahun 2020 dikendaki hadir ke sekolah. Walaupun pihak jabatan ada hak untuk memanggil mengikut keperluan tertentu. Yang mana cikgu yang tak ada alatan lagi ataupun mungkin sebelum ni tak mengajar, tak buat apa, orang kata tidak melalui online. Ada yang setengah-setengah guru tu dia drive thru, maknanya dia buat nota ataupun bagi kerja rumah kemudian letak dekat sekolah. Nanti parent akan ambil melalui kaedah drive thru, ambil dan kemudian bagi pada pelajar akan buat, kemudian hantar balik dan cikgu akan semak balik. Jadi mungkin untuk sekarang ni mungkin nak gunakan kaedah secara dalam talian terus pada pelajar. Sekaligus kita cuba didik pelajar. Mungkin ada pelajar-pelajar yang masih lagi tak terbiasa dengan kaedah ini, ataupun pelajar ni susah nak menguasai cara PMP cikgu melalui kaedah begini. Kita kena buang ketakutan pelajar tu, kita cuba buat menjadi satu benda yang baru lah, jadi satu new normal baru pada pelajar juga. Kalau sebelum ni secara bersemuka, kali ini kena secara online. Sebenarnya perkara online ni bukanlah perkara asing. Kalau kita lihat kursus-kursus yang webinar yang dianjurkan oleh badan-badan, sama ada badan kerajaan dan badan swasta sekarang ini, telah pun beralih kepada konsep secara online. Jadi cikgu-cikgu sendiri pun kena tahu apa peralatan-peralatan yang perlu ada untuk untuk memudahkan proses pembelajaran, dan pelajar-pelajar juga perlu diberitahu. Jadi ibu bapa perlu memainkan peranan untuk bangun pagi, kejut anak kita. Kadang-kadang anak kita kan duduk rumah tu dia macam seronok. Tambah-tambah sekarang ni dia ada team ML, Mobile Legend ke apa, PUBG ke, jadi berjaga sampai larut malam, pagi susah nak bangun. Sedangkan kelas cikgu kena bagi pagi. Sebab cikgu-cikgu pun ada jadual dia masing-masing. Jadi ibu bapa kena mainkan peranan tu, kejut anak-anak standby seolah-olah mereka ini ke sekolah, cuma pembelajaran mereka ini adalah di rumah. Jadi mungkin juga ibu bapa tu boleh menyediakan satu ruang khusus kepada anak-anak tu di satu tempat yang selesa untuk belajar. Jangan tempat tidur, jangan dia bangun tidur ambil handset letak, ambil iPhone letak, kerana di situ akan menyebabkan fokus hilang. Jadi saranan saya kepada ibu bapa ialah menyediakan satu tempat khusus kepada anak kita tu. Sediakan, tak kisahlah kalau kata kita tak mampu untuk beli laptop ke ataupun tidak ada PC, boleh sediakan telefon yang smartphone yang boleh akses, yang boleh pelajar akses, pelajar boleh tengok. Jadi kita sediakan satu tempat yang boleh dia belajar secara selesa, meja dan sebagainya. Kalau tidak, belajar dia main tangkap muda, dia ambil, dia letak je telefon atas muka, kemudian dia masih lagi dalam kain selimut. Itu selalu berlaku kan. Jadi ibu bapa sekarang ni kena ambil peranan supaya kejutkan pelajar pagi. Kalau pelajar ni kalau dia tak pergi sekolah, confirm dia suka bangun tengah hari, dia bangun lambat kerana dia fikir kita masih lagi dalam mood cuti sekolah. Sebenarnya sekolah tetap belajar, tetap 20 hari bulan tetap kena belajar. Cuma yang membezakannya ialah belajar di rumah. Okey, terima kasih yang menonton video saya ini. Nak share pada kawan-kawan pun tak kisah, sebab ini adalah perkongsian, bukan kata nak mengajar. Ini adalah perkongsian dan juga cadangan yang saya rasa, saya fikir patut ibu bapa buat, dan supaya anak-anak kita dapat belajar secara baik. Okey, baik. Itu cerita pelajar. Itu cerita pelajar ya. Okey. Satu lagi di bahagian cikgu pula. Mungkin cikgu, setengah cikgu dah biasalah dengan benda ni. Mungkin ada cikgu-cikgu yang tak biasa ni. Cikgu-cikgu perlu sediakan alatan-alatan macam contoh
komputer ataupun laptop kan. Itu sedia maklum lah kan. Kerana apa? Kerana kita cikgu tak boleh nak guna handset sebenarnya. Tak boleh nak guna handphone. Pasal kita nak share tu agak rumit sikit kan. Agak rumit sikit nak share nota-nota. Jadi cikgu-cikgu kena guna laptop, guna PC ya. Apa dia alat? Kalau ada, mungkin ada setengah cikgu-cikgu yang dulu tak tu, mungkin tak tahu benda apa yang nak pakai kan. Ini saja perkongsian kan. Tapi saya percaya ramai cikgu yang tak tahu. Ini saja perkongsian bagi yang belum tahu, yang rasa macam dulu guna kaedah biasa, kaedah buat nota ataupun bagi tugasan pada pelajar, hantar melalui Telegram dan sebagainya. Tak buat macam ni. Jadi kalau hak mana cikgu-cikgu nak buat dalam kaedah secara live begini ataupun secara ni, boleh gunakan alat-alat mudah saja kan. Kita ada PC contoh dia kan. Kita ada webcam lah. Kalau bagi PC yang tak ada webcam, kita beli webcam. Webcam boleh beli kat Shopee, murah ya. Saya pernah beli dulu pun dalam nak ambil yang kualiti tinggi sikit, mungkin dalam sekitar 100 lebih ada, RM60 ada, RM30 ada, bergantung pada bajet masing-masing. Kerana webcam tu cuma nak supaya pelajar tengok kita ada depan kan. Nanti tengok kalau tak ada webcam, dia pun tak boleh tengok kita kan. Okey, baik tu. Okey, dan perlu juga kita sediakan alatan-alatan, gadget-gadget yang sesuai. Contoh yang cikgu Mat dia melibatkan pengiraan lah kata kan. Nak buat nota pengiraan ni, saya cadangkan beli macam contoh sketchpad macam ni kan. Alat ni 100 lebih boleh beli dekat Shopee. Sketchpad ni dia dah USB macam ni, cucuk je ni. Nanti dia ada pakai stylus pen tu. Bila kita tulis di sini, dia akan keluar dekat komputer, guna kita share je lah. Kita present pada pelajar tu. Nanti pelajar akan tengok lah. Dia bentuk macam kita tulis di whiteboard lah. Itu antara alat-alat. Dan cikgu-cikgu juga perlu tahulah software apa yang sesuai untuk pelajar. Jangan software yang canggih sangat, yang mana pelajar pun dia punya kemampuan terhad. Tak semua pelajar tu mampu. Cari software yang senang akses. Contoh saya ambil kata Google Meet, senang akses, bagi link, pelajar klik terus pada kita, ataupun Zoom, klik je. Jangan bagi yang canggih-canggih kan. Kalau kecuali kita nak buat live melalui FB ke, mungkin nak guna OBS. Saya rasa OBS tu mungkin agak tinggi sikit lah. OBS sebab dia kalau kita nak buat live, dia tengok saja, takut OBS ni nak berinteraksi ada masalah. Tapi kalau kata macam Google Meet, kita boleh berinteraksi dengan dia, kita boleh dengar apa masalah dia tak faham, dia tanya terus, ataupun kita nak boleh buat video tu video kan. Jadi alatan-alatan lain tu alatan-alatan yang perlulah. Kena ada apa lagi alatan perlu. Kalau sebelum tu kita adalah sikit lighting kan. Kalau tak ada lighting nanti tak nampak muka kita. Sebab tu cikgu juga perlu ada satu ruang khusus di rumah tu, tanpa gangguan. Nanti tengah-tengah cikgu tu, terutama cikgu perempuan ni kan, tengah-tengah mengajar ni, kadang-kadang anak datang duduk dekat dia mengganggu proses pembelajaran kita. Kita anggap kita kita sedang mengajar sebagaimana kita mengajar di sekolah. Mana fokus untuk kita deliverkan kita punya ilmu tu, mesti orang kata sebenar-benar fokus supaya tidak terganggu kan. Kejap-kejap anak, mungkin anak bagi ayah jaga dulu ke, bagi perempuan tu, kalau lelaki yang bagi mak jaga, ataupun adik kakak-kakak dia boleh jaga kan. Itu satu benda yang satu benda yang saya rasa perlu cikgu-cikgu kena ada satu tempat khas. Okey, untuk lighting macam saya, kalau saya nak tunjuk, saya cukup simple. Saya macam sini saya tunjukkan di sini. Kalau saya gunakan ini contoh tempat saya buat. Ini saya guna lighting ni. Okey, lighting ni. Okey, baik. Ada mic penting lah kan. Mic tu beli je mic yang biasa pun, mic janji dia boleh dengar suara kita. Senang kan. Mic, apa lagi? Headphone ya. Headphone ke iPhone.
earphone. Tak tahulah earphone, iPhone pula earphone lah. Phone telinga. Itu mana yang sesuai. Itu dari segi alatan. Yang lain tu boleh fikirkan mana yang sesuai kan. Okey, baik. Macam mengajar pula. Ini bukan mengajar, ini berkongsi je. Mengajar tunggu 20 hari bulan baru boleh mengajar. Okey. Cikgu-cikgu juga kena buat persiapan awal lah. Kalau boleh awal lagi pada pelajar 30 minit. Kenapa awal? Kerana kita nak sediakan alatan. Kalau kata kita nak menggunakan telefon, menggunakan komputer, laptop, nak kena buka laptop, nak kena setting, dan pastikan tempat yang kita nak guna tu capaian internetnya adalah dalam keadaan yang terbaik. Sebab ada juga internet, cikgu mengajar dalam keadaan internet, tak tengok cikgu yang hilang. Pelajar dah okey dah, internet semua okey, cikgu yang tak okey, cikgu yang tak ada. Cikgu hilang tak ke mana. Jadi cikgu pun kena pastikan capaian internet tu dalam keadaan yang baik. Carilah nak ultra kalau dalam gunalah apa kalau orang guna Maxis fiber ke promo ni ataupun nak guna Celcom Ultra ke apa ke, tak kisah, asalkan laju kan, supaya tak terganggu proses PMP. Okey, kalau terganggu dia akan sedikit sebanyak akan mengganggu mood belajar Kejap-kejap tengah belajar, hilang, cikgu hilang. Kalau kat sekolah cikgu hilang senang cari kan. Ni hilang kan. Okey, baik. Jadi cikgu kena mulakan awal 30 minit. Kenapa? Kerana nanti bila kita setting semua alat dia ambil tu lebih kurang dari 15 minit dan sebagainya, nanti kita nak jemput belajar pula dalam 15 minit. Sebab belajar ni dia tunggu je link daripada kita. Kita je dia klik link, dia masuk, tunggu kawan-kawan lain baru kita boleh mulakan. Jadi dalam proses menunggu tu, kalau boleh cikgu-cikgu sementara dia tunggu kawan-kawan masuk tu, bukalah benda-benda yang boleh memberi motivasi kepada pelajar, sama ada ambil dalam YouTube ke ceramah-ceramah yang motivasi kepada pelajar supaya pelajar yang masuk tu dengar. Jadi dia dua dalam satu di situ. Dia bukan setakat menunggu kawan-kawannya masuk, tapi dia juga boleh mendapat benda-benda yang disajikan, benda-benda yang bermanfaat. Okey. Alatan yang kita guna tu mestilah dalam keadaan berfungsi dengan baik lah. Kadang capai internet dah cantik, kita tengok laptop pula lupa buka bateri, buka charger, tiba-tiba tak habis kan, buka, jadi alamak, bateri habis dah, tunggu tak ada nak cakap tunggu dah habis, terpadam dah, kena buka balik. Jadi cikgu juga kena pastikan benda tu supaya dalam keadaan ready semua. Itu kata alatan tu kena ready. Sebab tu persiapan awal itu penting. Okey, dan pastikan itu dari segi alatan. Kalau dari segi konten pula, ni konten satu. Jangan main tulis buku baca kita. Macam kita mengajar dalam kelas whiteboard tak ada kan. Konten, jadi konten kena buat siap dalam PowerPoint. PowerPoint supaya senang nak present. Konten bagi yang ringkas. Jangan macam kita bagi buku teks penuh budak nak baca. Bagi ringkas, isi point to point. Bagi point, elaborate. Bagi point, elaborate. Itu pentingnya knowledge tambahan bagi setiap guru tu, supaya kalau mengajar sejarah bagi je point, pembukaan Melaka, elaborate, cakap, menerangkan. Kalau tak boleh menerangkan, jangan sediakan nota lain yang kat bawah ni. Tak perlu tunjuk kat situ. Sebab apa? Dia akan mengganggu mood pelajar. Pelajar tengok pelajar pula sambil dengar dia baca habis je kat situ kan. Jadi pelajar just faham point dia saja. Tu. Jadi selain daripada tu, apa yang perlu ada? Video-video kita nak tunjuk pada pelajar tu, kita kena ready kan. Mana kena ready susunan. Susunan tu jangan bila nak tu baru nak cari video, jangan nak cari YouTube baru nak cari. Kita kena ready kan awal video-video apa, video yang berkaitan dengan konten yang kita ajar tadi, supaya tak sesat. Kalau sesat maksudnya supaya tak kelang kabut. Kalau tidak, pelajar tunggu mana video tak keluar-keluar lagi ni. Jadi sediakan awal. Contoh saya kata pendidikan seni,
Proses membuat batik kan, kita ajar buat batik aja tiba okey nak tengok video buat batik, okey sekejap ya saya carilah YouTube, barulah buka YouTube, jadi masa rugi pelajar tunggu, kena pelajar ada memang mata dah lali ni, memang dia tidur, kita bukan boleh nampak dia pun kecuali dia on. Tapi cikgu dia kata pentingnya ibu bapa buat satu tempat tu, okey kenapa buat satu tempat, nama lagi PDPR. Maknanya pelajar kena belajar PDP di rumah kan. Buatlah satu tempat untuk anak kita belajar di rumah secara baik supaya bila boleh on kamera. Kalau kata yang pelajar-pelajar perempuan pakaikan tudung siap supaya bila cikgu nak on kamera tu nampak kan macam tu. Kalau tidak kamera keadaan kamera tak on kamera tak nampak ni, kita tak tahu pelajar tu belajar ke tak belajar ke. Kadang-kadang pelajar dia on je, dia hilang entah ke mana. Saya pun dan pengalaman saya pun mengajar, bila kita panggil nama dia tak ada. Tak ada, panggil lagi tak ada. Maknanya dia tak ada di kelas tu. dia hilang. Hilang dalam keadaan kita sedang mengajar. Kalau dalam kelas hilang dalam keadaan mengajar, senang kita ambil tindakan kan. Tapi hilang macam ni, macam mana nak buat? Sebab tu kita kata ibu bapa kena ada satu tempat untuk pelajar duduk situ. Pelajar pula bersedia tengah mengajar, sediakan dengan pen dan nota supaya dia boleh catat sedikit. Catat bukan duduk dengar je, catat. Barulah ilmu tu masuk. Baca ulang, faham, saling ulang kan. Saya ingat itu Allahyarham Sulaiman buat formula dia. Saya dulu guna formula itulah. Alhamdulillah berjaya jugalah. Tapi nak cakap di sini, biar cikgu-cikgu nampak pelajar. Kata ada 20 orang pelajar, biar nampak satu-satu 20 tu. Rasa seronok. Kalau seorang je buka, kadang cikgu nak mengajar pun, hak lain tidur. Tinggal seorang je, tengok seorang je. Sungguhnya kalau hak lain nampak, cikgu boleh tengok. Okey, semua ada, semua Alhamdulillah. Kalau 20 orang pelajar, 20 nampak. Biar macam tu kan. Okey, yang lainnya. Jadi kena buat nota. Buat nota awal, buat dalam bawah esok nak mengajar, ini esok nak mengajar, ini dah prepare nota apa yang kita nak ajar. Prepare semua video apa kita nak sediakan, seolah kita berada dalam stesen TV untuk kita sampaikan berita nanti kan. Kita tengok dalam berita bulletin utama, bukan dia baca, dia dah sediakan skrip, bahagian teknikal pun dah readykan alat, dah semua yang video-video berkaitan cerita banjir pun dia dah ready. Dia tak kelang kabut, tak adalah baru nak pergi cari video tentang banjir. Jadi kita pun kena buat macam tu, baru nampak profesional. Okey, satu lagi, cikgu-cikgu pun ini satu perkara benda untuk cikgu-cikgu semua. Saya sekarang ni bukan pada pelajar cikgu, tak apalah, berkongsi kan. Cikgu-cikgu pun kena kemas, kena cantik, kena yang perempuan make up lah sikit, jangan muka macam buat bangun tidur. Yang lelaki pun pakai boleh pakai tie tak apa, mengajar kan pakai tie. Barulah anak murid tengok, wow cikgu aku handsome. Tie ada banyak kat rumah, tak semestinya waktu perhimpunan nak pakai tie. 1 jam mengajar pakai tie. Pakai tie. Saya tak pakai tie, lagi nak rehat kan. Hari cuti. Pakai tie mengajar, baru nampak pelajar tengok, wow ini memang power cikgu ni, ini baru betul cikgu kan. Nak deliverkan ilmu tu, biar pelajar nampak kita yakin yang kita boleh mengajar, yakin yang kita ni cikgu. Ni nak mengajar macam nak pergi kebun kan. Dengan mungkin orang kata lah, tak semualah, maknanya kita kena tunjukkan penampilan yang baik pada pelajar kita. Okey, baik. Apa lagi saya nak berkongsi? Banyak sangat nak berkongsi kan. Okey, tapi sebenarnya niat tadi nak berkongsi sikit aja. Okey, yang pasal ini pun saya dah kongsi dah ya. Ini khusus yang sesuai untuk cikgu matematik lah. Kalau cikgu matematik ke, cikgu seni ke, nak buat sketch, nak tunjuk kan, saya cadangkan pakai benda ni lah ya. Cadangkan pakai benda ni. Ataupun kalau kita ada iPad ya, nak tunjuk boleh pakai iPad, tunjuk pada pelajar kan. Pakai stylus pen ni tak boleh. Dia ada stylus pen ya. Okey, apa lagi saya nak share. Satu lagi yang last sekali, bila ajar kita nak bagi macam bentuk soalan, kurang-kurangnya pelajar faham ke kita ajar tu. Jadi kita buat soalan. Nak buat soalan macam mana?
pulanglah atas kreativiti. Ada orang dia ambil je dalam PDF tu, tayang, okey, tayang, bagi. Ataupun nak bagi soalan pada pelajar untuk pelajar jawab, boleh saya gunakan Telegram. Saya hantar Telegram boleh. Masuk dalam grup pun boleh kan. Buat satu Telegram grup untuk pelajar-pelajar tu. Hantar. Senang. Sampai satu kelas. Hantar, nah buat kerja ni. Ataupun guna Quizzy. Buat dalam bentuk kuis. Buat soalan di situ. Dia bila dia tanda kita dah ada persen berapa markah semua. Kan senang. Jangan pening kepala. Sekarang ni macam-macam apps. Kerja apps ni memudahkan kita. Bukan menyusahkan. Jadi kita kena biasakan dengan apps tu, dengan aplikasi tu. App memudahkan kita. Contoh Zoom, Google Meet, kan memudahkan ni. Tak payah nak pikul kamera besar-besar kan. Jadi mudah. Jadi sekarang ni semakin dunia dah, orang kata teknologi lah. Teknologi dah makin canggih sekarang ni. Kerja kita dah makin mudah. Nak makan pun, kalau dulu nak makan nak pergi kedai, sekarang nak makan di rumah je kan. Kedai tak sampai makanan. Sediakan duit saja ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan terima kasih kerana anda semua menonton video saya ini. Walaupun sedikit perkongsian, tapi ambillah sebagai satu benda yang bermanfaat. Dan anda juga boleh share dengan kawan-kawan. Dan kalau yang rajin-rajin nak like page saya pun, alhamdulillah, terima kasih atas sokongan. Nak like ke nak follow, insyaAllah untuk hari-hari yang akan datang saya akan cari-cari lagi lah, gali-gali lagi topik-topik yang boleh memberi manfaat pada orang lain untuk kongsi ya. Sekarang ni kita kongsi je sebab banyak ilmu. Saya pun nak kongsi pengalaman saya dalam bidang pendidikan selama 20 tahun. Kongsi sama-sama Anda pun kalau ada soalan-soalan nak tanya pun boleh type kat bawah tu nak tanya, ataupun nak suruh saya cari benda yang anda rasa perlu kita ketengahkan, type je dekat komen tu untuk kita kupaskan bersama, kongsikan bersama supaya ianya memberi manfaat untuk semua, bukan untuk saya tapi untuk anda, bukan, dan juga untuk rakan-rakan kita yang mana tak tahu kita ajar sampai tahu, yang mana kita bantu sampai dia faham. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga peribadi, dan juga yang lepas usah dikenal, yang ada teruskan kehidupan kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bersama saya Moza Muhammad Zaidi.